Rupanya ini punca sebenar kenapa Najib tiba-tiba dimasukkan ke hospital. Rundingan gelap dengan siapa Hadi berunding. Anwar beri amaran pada polis berhenti ganggu Rafizi. Polis tampil selah Anwar, nafi ganggu Rafizi. Bekas Perdana Menteri Najib Razak yang sedang menjalani hukuman di penjara Kajang dimasukkan ke Hospital Kuala Lumpur. Perkara itu disahkan oleh seorang pegawainya. Difahamkan keadaan Najib 69 stabil dan sedang menjalani pemeriksaan kesihatan. Datuk Seri Najib masih dan sedang dirawat di HKL. Saya ingin berterima kasih kepada pihak penjara dan pihak HKL di atas segala kerjasama dan bantuan yang diberikan, kata pegawai khasnya Muhammad Mukhlis Maghribi. Pada 23 Ogos lalu, Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda RM210 juta terhadap Najib dalam kes rasuah membabitkan RM42 juta dana SRC International. Keputusan itu dibuat secara sebulat suara oleh panel 5 hakim yang dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tengku Mat. Selain merupakan bekas Perdana Menteri dan Menteri Keuangan, Najib juga pernah menjadi penasihat emeritus SRC dan pengerusi lembaga penasihat 1MDB. Di bawah pengawasan Najib, SRC International memperoleh pinjaman RM4 bilion daripada kumpulan wang amanah pencen KWAP. Syarikat itu sepatutnya melabur dalam sumber strategik, namun aktiviti pelaburannya sehingga kini tidak diketahui. Najib mendakwa dia tidak mendapat pembicaraan yang adil dan menyalahkan pihak lain atas kehilangan dana SRC. Selain kes SRC yang telah selesai di mahkamah, Najib kini sedang menghadapi pembicaraan berkaitan 1MDB. Terbaru, anak perempuan Najib, Nuriana Najwa, mendakwa bekas Perdana Menteri Najib Razak sedang menjalani rawatan kerana masalah sakit perut yang berulang. Melalui Instagram, Nuriana yang lebih dikenali sebagai Yana berkata bapanya sangat terdedah kepada ulcer perut jika di bawah tekanan atau disebabkan gastrik. Kali terakhir Daddy kena ulcer perut tahun lalu sehingga pingsan akibat pendarahan dalaman dan terpaksa dimasukkan ke hospital selama seminggu untuk rawatan susulan. Sebelum ini pada 2010, dia juga dimasukkan ke hospital untuk rawatan pendarahan ulcer di perut dan menghabiskan 3 hari di sana, tulisnya. Menurut Yana, bapanya adalah jenis seorang yang susah untuk mengadu mengenai kesakitan dialaminya kerana tidak mahu menyusahkan orang lain. Pada masa dia menunjukkan gejala, biasanya ia sudah terlambat. Kedua-dua kejadian pada masa lalu, kami menyedarinya terlalu lewat dan oleh itu memerlukan rawatan perubatan yang serius termasuk pemindahan darah, katanya. Yana seterusnya melahirkan harapan agar Najib mendapat pemeriksaan dan rawatan rapi di Hospital Besar Kuala Lumpur tempat dia dilaporkan dimasukkan semalam. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang mendoakan kesihatan dan kekuatan Daddy. Kami sangat berharap Daddy mendapat pemeriksaan dan rawatan dengan kerap jika diperlukan oleh pihak penjara dan hospital. Tolong jagakan Daddy kami dan bosku. Dia amat bermakna buat kami. Semoga Allah merahmati kami semua, katanya. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan mengesahkan rundingan muafakat nasional ada dibincangkan secara rasmi dan tidak rasmi di peringkat tertentu walaupun tanpa pengetahuan Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan. Taqiyuddin yang juga ahli Parlimen Kota Baru bagaimanapun enggan mendedahkan siapa dan di peringkat mana dalam UMNO perbincangan itu berlaku. Namun pemimpin terlibat mempunyai jawatan dan berkeupayaan mempengaruhi keputusan pucuk pimpinan UMNO. Apabila kita kata bincang dengan UMNO, tak semestinya dengan pemimpin-pemimpin tertentu. Mungkin akan sampai ke arah itu. Tetapi macam biasalah, kita buat perundingan di peringkat tertentu yang tak perlu kita disclose atau dedahkan, katanya ketika ditemui pemberita selepas muktamar tahunan PAS ke-68. Pemimpin yang kita rasa tak semestinya boleh buat keputusan, tetapi boleh menuju ke arah perbincangan lebih rasmi dan mempunyai standing berbincang dengan kita. Semalam Muhammad mengingatkan pemimpinnya supaya tidak mengadakan rundingan dalam gelap susulan kenyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang mendakwa kedua-dua parti sedang berunding melibatkan pimpinan parti hingga ke peringkat akar umbi. Katanya beliau sendiri tidak mengetahui siapakah individu dari UMNO seperti dimaksudkan Hadi yang sedang menjalankan rundingan dengan partinya. Hadi dalam sidang media selepas perasmian muktamar di Kompleks PAS Kedah di Alustar semalam menyatakan rundingan antara UMNO dan PAS ketika ini masih berjalan. Pada masa yang sama, Bendahari UMNO Tengku Adnan Tengku Mansur menganggap kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang bahawa pihaknya masih meneruskan rundingan dengan UMNO tanpa penglibatan Presidennya Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi adalah suatu kenyataan yang pelik.
Saya tidak faham Hadi ini. Dia kalau tak melibatkan Presiden, PAS nak runding dengan siapa? Rundingan dengan hantu? Ataupun nak rundingan dengan bayang-bayang dia sendiri? Dia mesti berunding sekurang-kurangnya dengan Presiden atau timbalan Presiden ataupun top 5 di mana naib-naib Presiden termasuk Perdana Menteri. Sekurang-kurangnya bahagian bawah seperti saya maupun Setiausaha Agong, Bendahari dan Ketua Penerangan. Katanya yang dikenali juga sebagai Kunan kepada Malaysia Gazette. Tengku Adnan yang juga bekas Setiausaha Agong UMNO berkata demikian mengulas kenyataan hari semalam di Muktamar PAS bahawa parti itu mengesahkan masih menjalankan rundingan walaupun pemimpin tertinggi parti sudah beberapa kali menegaskan tiada kerjasama dengan PAS. Bagaimanapun Abdul Hadi menegaskan rundingan tersebut tidak melibatkan Ahmad Zahid. Jelas Tengku Adnan lagi, kenyataan Abdul Hadi mengenai rundingan itu tidak tepat kerana banyak pemimpin utama parti sudah mengeluarkan kenyataan tiada rundingan dengan pihaknya. Presiden PKR Anwar Ibrahim menggesa Ketua Polis Negara Akris Sani Abdullah Sani segera menghentikan semua bentuk tekanan dan gangguan ke atas timbalannya Rafizi Ramli. Semalam, polis merampas telefon bimbit Rafizi ketika beliau memberi keterangan berhubung dakwaannya berkaitan projek kapal tempur pesisir LCS. Anwar menyifatkan tindakan polis merampas telefon bimbit Rafizi untuk tujuan siasatan agak keterlaluan. Langkah ini ternyata suatu intimidasi terhadap beliau dalam menentang gejala rasuah di negara ini seperti yang pernah berlaku kepada anak-anak muda dan mahasiswa dalam himpunan turun. Pihak polis juga harus berlaku adil dalam hal ini termasuk menyiasat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Abdul Latif Ahmad kerana laporan polis terhadap beliau turut dibuat tempoh hari. Harus diingat amalan 2 darjat seperti ini tidak harus diamalkan. Sebaliknya perlu benar-benar telus menjalankan siasatan tanpa sebarang tekanan dikenakan, kata Ketua Pembangkang itu di Facebook. Rafizi mendakwa Latif mempunyai isteri kedua bernama Zainab Muhammad Saleh yang mendapat kontrak jutaan ringgit dengan Kementerian Pertahanan untuk projek LCS. Beliau didakwa menyiarkan 4 kenyataan dan tomahan pada 22, 25, 26 dan 29 Ogos lalu di blog serta menyiarkan semula di Facebook, Twitter dan TikTok. Susulan itu, Pegawai Latif membuat laporan polis terhadapnya pada Selasa lalu yang disifatkan fitnah bertujuan merosakkan nama baik ahli Parlimen Mersing itu. Polis Diraja Malaysia PDRM menafikan tindakan menyimpan telefon bimbit milik Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli sebagai satu bentuk intimidasi. Ketua Polis Negara Tan Sri Akris Sani Abdullah Sani berkata tindakan tersebut adalah sebagai proses siasatan bagi kesalahan di bawah Kanun Kesiksaan Akta 574 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 bagi membolehkan analisis forensik digital dijalankan. Peranti berkenaan akan dipulangkan kelak setelah proses analisis dan siasatan selesai, kata Akris Sani dalam kenyataan. Beliau berkata Rafizi telah dipanggil dan dirakam percakapan pada 3 September lepas bagi membantu siasatan setelah laporan polis diterima berhubung kenyataan tular di aplikasi media sosial yang didakwa berunsur fitnah terhadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad. Katanya bagi membantu siasatan, sebuah telefon bimbit bersama kad SIM dipercayai digunakan untuk memuat naik hantaran yang disiasat telah diambil dan disimpan oleh pihak polis bagi proses analisis forensik digital. Selain itu, beliau berkata pihaknya juga sedang menyiasat laporan yang dibuat terhadap Dr. Abdul Latif dan sesi rakaman keterangannya telah dijalankan. Selain turut memaklumkan proses siasatan bagi kedua-dua laporan polis adalah secara profesional tanpa sebarang bentuk tekanan seperti didakwa oleh pihak tertentu. Orang ramai dinasihatkan agar tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu proses siasatan dan memberikan ruang kepada PDRM untuk menyiapkan kertas siasatan, katanya. Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kenyataan media semalam menggesa Akris Sani menghentikan tekanan dan gangguan terhadap Rafizi susulan tindakan polis merampas telefon bimbit Timbalan Presiden PKR itu ketika beliau memberi keterangan berhubung dakwaan terhadap Dr. Abdul Latif semalam.